Habis dah bab yang kelima tu dalam tajuk tahap 3. Dan puan-puan ingat tak apa tajuk besar yang kita dah belajar dalam bab yang kelima tu? Tanda-tanda bacaan. Puan-puan banyak ke sikit? Banyak, jadi ambil masa lah puan-puan kan. Dan puan-puan ingat lagi tak apakah tanda bacaan yang terakhir Ustaz ajar minggu sudah? Tanda, ada 2 tanda yang baru kan minggu sudah kan. Tanda apa yang pertama? Tanda berupa intan yang disebut sebagai bacaan tashil. Puan-puan ingat ke tidak ni? 7 hari 7 malam berlalu puan-puan, jangan lupa. Ya Allah puan-puan ya. Sekali lagi Ustaz ulang. Tanda yang ke-12 pada minggu sudah, puan-puan namanya tanda titik tumpat. Tanda titik tumpat yang merujuk kepada bacaan tashil. Macam mana rupa bacaan tashil? 7 hari 7 malam ni puan-puan, bukannya lama pun. Macam mana? Sudah. Macam mana bunyinya puan-puan? Bunyinya seolah-olah macam sendawa. Dan bacaan tashil ni hanya berada pada satu tempat je dalam Quran, iaitu surah Fussilat ayat 44. Dengar saya baca. Ayatnya berbunyi beginilah. Lebih kurang ayatnya. Kita baca yang pendek aja, tak payah baca panjang. Dia kena seolah-olah macam sendawa. Ingat tak minggu sudah saya ajar ya? A'jamiyyu wa Arabi. Sebut. A'jamiyyu wa Arabi. Kalau orang tanya baca panjang ke pendek, tadi tu. Pendek. Jangan panjang je. Jangan panjang pula kat situ puan-puan ni macam sendawa pula. Jadi puan-puan tidak betul gitu ya. Jadi puan-puan berhati-hati dan bacaan ni oleh kerana dia tak banyak, satu je dalam Quran. Yang satu tu lah selalu kami lupa, Ustaz tak ingat. Jadi jangan risau. Selagi Ustaz ada, selagi puan-puan masih ada nombor telefon saya, puan-puan boleh bertanya bila-bila masa dengan Ustaz ya. Nanti mana yang tahu puan-puan baca Quran di bulan Ramadan, puan-puan jumpa surah apa tadi? Fussilat ayat 44. Tiba-tiba puan-puan duduk lama, termenung kat macam mana dah baca ni? Lupa macam hari tu Ustaz Dino dah ngajar tapi lupa. Maka puan-puan jangan segan bertanya, tolong tanya dengan Ustaz, nanti saya tolong bacakan dalam handphone ataupun saya rakamkan suara saya dalam handphone puan-puan, insya-Allah mudah-mudahan ya. Jadi puan-puan itulah namanya bacaan tashil. Dan puan-puan tidak ada surah, tidak ada ayat melainkan surah Fussilat ayat 44 sahaja yang ada bacaan tashil. Jadi puan-puan mudah-mudahan dapatlah puan-puan bawa diri masing-masing membacanya di rumah. Seterusnya yang ke-13 ni dikatakan ulang siaran apa yang puan-puan belajar minggu sudah ni. Tanda yang ke-13 namanya tanda berupa intan. Tapi kena ingat, tanda berupa intan tu satu, tetapi letaknya 2 tempat. Letaknya 2 tempat ataupun 2 surah. Dan kata ulama, tanda intan yang pertama merujuk kepada bacaan apa? Merujuk kepada bacaan Imalah Kubra. Sebut. Dan ingat, bacaan Imalah ada berapa? Ada 1 aja. Surah mana tu, ayat berapa? Tengok buku tajuk masing-masing. Surah Hud ayat 41. Maknanya surah lain tak adalah bacaan Imalah. Jadi macam mana bacaannya? Bismillah. Sambung le perempuan. Pendek je. Bismillahimajriha wa mursaha. Baca. Mujurlah Ustaz ulang balik hari ni. Puan-puan minta maaf Ustaz, kami lupa apa yang kami belajar minggu sudah. Baru 7 hari 7 malam. Tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah. Itu sebab saya nasihatkan tuan-tuan tolong istiqamah dalam belajar. Walaupun mungkin puan-puan ada kalanya tak datang kelas Ustaz, tapi kalau boleh banyak yang datang daripada tidak datanglah kelas Ustaz ni. Jadi puan-puan bila datang Ustaz ingatkan balik ya. Jadi itu namanya bacaan Imalah. Apa makna Imalah puan? Condong ataupun saya ingin pandai pun alhamdulillah. Jadi nanti kalau dalam periksa, tak lama lagi periksa ni bulan 2 nanti kita periksa. Puan-puan kalau Ustaz minta satu contoh ayat yang ada bacaan Imalah, maka tak boleh ambil surah lain melainkan surah
Hud ayat 41. Sekali lagi Ustaz nak dengar bacaannya. Bismillah, 1, 2 mula. Kena baca dengan satu nafas. Tuan-tuan perempuan, setakat ni okey yang tu. Ustaz tadi sebelum tu Ustaz sentuh berkenaan dengan bacaan tashil. Lepas tu bacaan imalah. Dan satu lagi bacaan di bawah tajuk tanda berupa intan. Namanya bacaan Ismam. Bacaan Ismam juga tak banyak dalam Quran. Satu aja tuan. Iaitu pada surah Yusuf ayat 11. Mari Ustaz nak tengok tuan-tuan perempuan baca bacaan Ismam macam mana. Apa makna Ismam dulu Ustaz nak tanya? Muncung. Kalau dalam bahasa Indonesia dia kata monyong. Monyong ke monyok dia kata dalam bahasa Indonesia lah. Tapi dalam bahasa kita kata muncungkan lah. Apa yang nak dimuncungkan? Bibir kita ni muncungkan. Macam mana? Ayat yang menunjukkan bacaan Ismam tadi. Okey, malakala 1, 2 mula. Kenapa Ustaz tak nampak muncung bibir perempuan ni? Ustaz tengok ni, bibir masing-masing. Perempuan muncung, jangan malu-malu. Perempuan, kalau perempuan tak ikut baca begini, maka bacaan kita tak sah. Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab salah baca. Jadi perempuan tengok saya baca. Nampaknya Ustaz jugalah kena tunjuk. Tak apa, saya tunjuk. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Cuba baca. Laka la ta'man. Yang muncung-muncung lah, yang tak muncung pun ada juga. Ataupun tak tahu Ustaz. Sebab salah nak muncung macam mana Ustaz? Perempuan tengoklah mulut saya sekali lagi. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ikut. Ta'manna ala Yusuf. Pandai. Kan senang tu. Bila ada ustaz di depan tunjukkan caranya, perempuan follow je lah. Dan insya-Allah bacaan itu adalah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bacaan yang betul di sisi para ulama. Perempuan yang dirahmati Allah, kesimpulannya perempuan ada berapa bentuk bacaan yang Ustaz sentuh tadi, yang Ustaz sebut? Yang pertama bacaan tashil, yang kedua bacaan imalah, yang ketiga bacaan Ismam. Tuan-puan, persoalannya sekarang, kalaulah ditanya oleh anak cucu, mak, kenapa kita kena baca gitu? Perempuan jangan jawab begini pula, sebab Ustaz Dino ngajar. Ustaz Dino ajar gitu, kami ikutlah. Ya, memang betul saya ajar. Tapi perempuan, jawapan yang paling muktamad, yang tepat adalah, kenapa kita kena baca begitu? Sebab kita mengikut kiraan Imam Asim. Riwayat. Jawapan ini Ustaz dah khabar pada minggu sudah di whiteboard. Betul tak? Okey, baik tuan-tuan perempuan. Saya bukan nak ulang kaji semua tanda bacaan sekarang ni. Sekarang ni saat lagi kita nak ulang kaji tajuk yang pertama, bab yang pertama di bawah tajuk tahap 3 iaitu Alif Lam Jalalah. Perempuan ada tak nota ni? Nota Alif Lam Jalalah. Kalau ada, saat lagi tolong buka ya. Tapi sebelum tu, ada satu lagi bacaan yang Ustaz tak cerita minggu sudah. Perempuan pernah dengar tak bacaan Raum? Tak dengar? Tak pernah dengar? Bacaan Raum. Okey. Tadi, bacaan Ismam tadi surah mana? Ni tanda berupa intan. Ni sebagai tambahan kepada apa yang kita belajar dalam tanda berupa intan ni. Mula-mula tanda berupa intan tadi merujuk kepada bacaan ikmalah kan Ji? Okey. Yang kedua, bacaan apa namanya tadi? Bacaan Ismam. Ismam. Okey. Ismam ni maknanya kita muncungkan bibir, betul? Seperti mana yang kita buat tadi lah, muncungkan bibir. Dan kalimahnya adalah pada surah Yusuf ayat 11. Malakala, tengok ya. Malakala tak. Macam ni. Okey, kalau bacaan Ismam, malakala ta'manna. Muncul macam itulah. Itu bacaan Ismam. Ada satu lagi bacaan. Kata ulama, kalau kamu tak nak baca Ismam, kamu boleh baca Raum. Bacaan Raum. R-A-U-M. Cuba sebut, bacaan Raum.
Apa makna raum? Raum itu maksudnya membaca sebahagian baris. Satu di depan. Jadi untuk bacaan raum, ayatnya sama. Ayatnya sama. Maknanya kat sini kita ada pilihan. Kalau tuan-tuan ayat ni, kalau tak nak baca ismam, tuan-tuan boleh baca raum. Okey? Jadi ayatnya sama, maka saya copy balik ayatnya. Ma, lakala, tak. Tapi ingat, untuk raum, dia punya tulisan manna ni tak macam ni. Kata ulama, kamu bayangkan seolah-olah ada dua nun. Gini. Beza tak dengan atas ni? Beza tak? Beza. Yang atas tak nampak dua nun. Satu je nun. Kat sini nampak dua nun. Jadi puan-puan, nampak tak nun yang pertama ni? Baris satu depan. Jadi sat lagi, nun yang baris satu depan ni, kita baca sebahagian aja. Macam mana nak baca sebahagian, Ustaz? Kamu lajukan bunyi nu tu. Kamu lajukan sampai orang tak boleh nak dengar. Orang yang dekat dengan kamu je boleh dengar. Mari saya tunjukkan caranya. Kalau di atas tadi bacaan ismam, malaka la ta'manna ala Yusuf. Yang itu kita dah tahu tadi. Tapi kali ni berbeza sedikit bacaan. Tengok. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Sekali lagi saya ulang. Malaka la ta'manna. Nu tu saya sebut laju. Manna, bukan manuna, bukan. Manna ala Yusuf. Apa boleh ikut tak Ustaz? Cuba. Kalau slownya begini. Malaka la ta'manuna. Sebut. Ta'manuna. Itu slow. Itu bacaan biasalah. Okey. Sekarang ni, nampak tak nun yang pertama ni baris depan? Yang Ustaz bulatkan ni, puan-puan kena lajukan bunyi dia. Jangan bagi dengar clear. Sama-sama bunyi dia. Tengok ni. Malaka la ta'manna. Manna. Nu tu laju. Boleh? Sekali lagi. Malaka la ta'manna. Cuba satu dua mula. Ta'manna. Nu tu lajukan bunyinya. Okey puan-puan, ada berapa pilihan bacaan? Rasa-rasanya mana yang puan-puan senang buat? Oh, muncul tadi ismam. Ya puan-puan, silakanlah. Tapi kena pilih salah satu. Masalahnya di luar sana ramai orang tak belajar. Dia tak tahu ni, ismam tak tahu. Ni lagi tak tahu raum ni. Jadi puan-puan ni lah wakil kepada saya dalam kelas ini untuk khabar kepada keluarga kita di rumah. Bila kamu baca surah Yusuf ayat 11, sama tak ayatnya? Sama, surahnya sama, ayatnya sama. Kita ada berapa pilihan bacaan? Dua, pilih salah satu. Tapi puan-puan kata tadi, yang ismam lagi senang. Kalau macam tu, silalah baca ismam, silakan. Bacalah ismam. Malaka la ta'man. Iya, pandai. Tapi kalau nak baca raum, laka la ta'manna. Manna. Dia tak ada muncul macam tadi ismam, tak ada muncul macam tu ya. Jadi puan-puan beza. Dekat sini terpulang pada tuan-tuan lah mana satu cara kaedah yang dibenarkan oleh ulama. Inilah dua cara yang dibenarkan dalam pembacaan surah Yusuf. Selain daripada dua cara ni, maka bacaan itu tidak diterima, tidak sah. Dan ada ulama mengatakan kalau kamu tak belajar begini, kamu salah baca, maka itu termasuk dalam kesalahan yang jali. Jali ni kesalahan yang besar dalam baca Quran. Cuba bayangkan perempuan, berapa puluh tahun dah kita hidup perempuan, berapa kali kita khatam Quran? Dah berbelas-belas kali, tak kira banyak kali dah Ustaz kami saya baca Quran. Bila puan-puan khatam banyak kali Quran, sudah tentu puan-puan baca tak surah Yusuf ni? Ke sampai surah Yusuf kita senyap? Tak baca puan-puan. Kena baca. Persoalannya, cuba puan-puan imbau kembali. Adakah selama ini bacaan puan-puan salah satu ni? Ke lain bacaan kita? Wallahu alam. Tepuk dada tanya. Aku nak selera. Tepuk dada tanya iman masing-masing. Ustaz, ya Allah Ustaz, selama ni saya tak tahu bacaan ni Ustaz. Selama ni saya baca begini. Malakala ta'manna. Saya baca gitu je Ustaz.
maka sama-samalah kita beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kejahilan kita, tak reti. Tapi hari ni puan-puan dah reti belum? Tahu kita tak cara nak baca? Dah tahu wajib kena praktikkan dalam bacaan. Jadi tuan-tuan, tapi kalau sengaja tak nak praktik, Ustaz saya tahu tapi saya tak nak ikut, maka berdosalah pada kita puan-puan. Dosa yang luar ni pun dah banyak, apa tak tambah lagi dosa bersalah baca Quran. Puan-puan berhati-hatilah ya, mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan yang rugi dengan apa yang kita amalkan. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah tambahan kepada apa yang Ustaz cerita minggu sudah. Minggu sudah Ustaz cerita sekadar bacaan Ismam aja, tapi Ustaz tak cerita yang raum. Rupa-rupanya ada satu lagi kaedah bacaan yang boleh dipraktikkan sekiranya tidak mahu melaksanakan Ismam pada kalimah ini. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau Ismam bacaannya malaka la ta'manna. Kalau raum malaka la ta'manna. Manna nunu tu laju. Malaka la ta'manna. Nu tu kata ulama tak jelas bunyinya. Hanya orang yang dekat dengan saya je boleh dengar bunyi nu tadi. Yang jauh tak berapa clear. Jadi tuan-tuan, inilah dua kaedah. Sekali lagi saya tanya, mana kaedah yang mudah untuk kita praktikan? Ismam atau raum? Ismam, alhamdulillah. Pergilah, buatlah, praktikan kaedah begitu. Mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan puan-puan. Dengan ini maka berakhirlah kita punya pembelajaran ataupun silibus pada tajuk tahap yang ketiga, dan rupa-rupanya puan-puan dalam tajuk tahap 3 ni, puan-puan dalam tajuk tahap 3 ni rupa-rupanya puan-puan belajar berapa bab? Tajwid tahap 3, 5 bab ya, tajuk tahap 3. Ringkasan babnya dimulakan dengan bab 10, betul? Bab 10 yang kita namakan hukum Alif Lam Al Jalalah. Yang ni saat lagi kita nak ulang kaji ya. Puan-puan tahu kan? Minggu sudah Ustaz dah bagi tahu, start pada minggu ni kita dah start dah sesi ulang kaji. Pasal apa? Tak lama lagi kita nak periksa. Bila periksa Ustaz? Dijangka-jangkanya bulan 2. Mungkin awal, mungkin tengah, bulan 2 nanti kita ada ujian. Sebelum puan-puan saya benarkan bercuti pada bulan 3 nanti ya. Jadi sekali lagi diulang bab ke-10, sekejap lagi nak ulang kaji apa namanya? Hukum Alif Lam Al Jalalah. Kemudian diikuti bab yang ke-11, hukum Saktah. Ini pun kita akan ulang kaji balik. Dan saya akan tunjuk, masa ulang kaji ni, saya akan tunjuk bagaimana cara nak jawab soalan untuk peperiksaan nanti. Dia ada kaitan dengan cara nak jawab soalan. Kadang-kadang pelajar, dia dah belajar-belajar tapi bila time periksa, tak tahu macam mana teknik nak menjawab soalan ustaz. Okey. Kemudian bab yang ke-12, hukum kaedah membaca hamzah wasal. Ini juga Ustaz tunjukkan cara macam mana. Dan semasa kita buat ulang kaji ni nanti, saya akan kaitkan dengan format ujian. Saya akan kaitkan dengan format ujian macam mana agak-agaknya bentuk soalan ujian nanti. Puan-puan dah boleh bayangkan dalam sesi ulang kaji kita nanti, insya-Allah. Kemudian bab 13, wakaf dan ibtida. Dan yang terakhir bab 14, tanda-tanda bacaan Al-Quran Resam Uthmani. Okey, jadi tuan-tuan nampak tak dekat sini ada berapa bab? Ada 5 bab. Dan bermula pada hari ini, tuan-tuan akan ikut ustaz sama-sama kita ulang kaji bab yang pertama dulu ataupun bab yang ke-10 lah. Dalam tajuk tahap 3, dan puan-puan cuba perhatikan semula tajuk-tajuk bab ni sama tak yang kita belajar masa tajwid tahap 1 dengan 2? Tak sama. Jadi inilah alhamdulillah berkat saya belajar, saya pergi menuntut ilmu, belajar dengan mana-mana ustaz, ramailah ustaz-ustaz saya puan-puan, guru-guru saya, dan akhirnya saya dapat buat satu buku, satu kitab yang merujuk kepada bab-bab tertentu, dan setiap bab itu saya bahagikan kepada hukum yang berbeza, takkan sama puan-puan ya. Tapi kena ingat, ada kalanya bab-bab tertentu yang puan-puan boleh kaitkan dengan hukum-hukum yang sebelumnya. Ya, insya-Allah. Tapi kan puan-puan, dalam 5 bab ni, yang puan-puan habis belajar dengan ustaz ni, bab mana yang paling banyak huraian dia? Bab 14.
Ni, bab 14 ni lah. Iaitu tanda-tanda bacaan. Sebab dekat sini ada berapa tanda bacaan? Dekat sini ada berapa tanda bacaan? 13 tanda. Ini tanda bacaan ada 13 tanda. Kalau wakaf dan ibtidah ada berapa jenis wakaf? 6 jenis wakaf. Ustaz soal, Ustaz jawab. Ya, 6 jenis wakaf perempuan ya. Okey. Kalau kaedah membaca hamzah wasal, ada berapa kaedah? Tak ingat, tak apa, Ustaz jawab. Ada 4 kaedah. Manakala untuk sakta, akan kita ulang kaji nanti. Dalam Quran ada berapa jenis, ada berapa tempat? 4 tempat sakta. Dan yang sekarang ni kita nak ulang kaji, di bawah tajuk Alif Lam Jalalah ada berapa jenis? 2 jenis sahaja. Jadi puan-puan, inilah gambaran ringkas apa yang puan-puan dah habis belajar dengan Ustaz selama lebih kurang, start daripada bulan 6 hari tu kan. Ini dah bulan 12, lebih kurang 6 bulan dengan Ustaz. Puan-puan rupa-rupanya berjaya kita tamatkan ke semua bab-bab ini dengan baiknya, alhamdulillah. Cuma puan-puan, cukup ke sekali je dengar kuliah Ustaz ni? Tak cukup. Saya dulu belajar pun banyak kali. Puan-puan, saya merata-rata tempat saya pergi belajar. Puan-puan, Masjid Negara, Masjid Negeri Shah Alam, masjid mana lagi saya belajar? Merata-rata tempat saya belajar. Semata-mata nak cari ilmu. Barulah saya boleh mengajar tuan-tuan. Macam tuan-tuan pun begitu juga. Kalau puan-puan tak nak mengajar macam Ustaz pun tak mengapa. Tetapi apa salahnya kita cari tempat-tempat yang sesuai ataupun yang ada ilmu, kita cari ilmu sebagai menambahkan lagi kekuatan pada diri kita pada pemahaman hukum tersebut. Jadi tuan-tuan puan kena rajinlah usaha untuk mencari ilmu. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, jadi hari ini kita nak mulakan ulang kaji pada bab 10 dulu. Boleh? Dan saya jangkakan bulan Januari nanti semua bab ni kita dah habis ulang kaji. Dan bulan 2 tu peksa lah. Begitulah rupanya ya. Okey, untuk ulang kaji ini, saya perlukan nota ringkas ini. Nota ringkas berkenaan dengan Alif Lam Al-Jalalah dahulu. Dan puan-puan jangan lupa, dekat belakang ni ada nota ringkas berkenaan dengan sakta. Sakta ni kita bawa minggu depan lah. Ya, kita bawa hari ni Alif Lam Jalalah dulu. Boleh puan? Okey, ready? Baik, puan-puan, mari kita baca tajuk bab yang ke-10 kita. Namanya sudah tentu, hukum Alif Lam Al-Jalalah. Sebut. Sebut nama hukum tu no problem Ustaz, kami boleh sebut insya-Allah. Amin. Persoalannya, apakah pengertian, apakah makna alif? Alif itu apa? Jawapan tu dah ada dekat nota Ustaz lah puan-puan. Alif itu adalah huruf hamzah, huruf hamzah wasal. Hamzah wasal tu apa? Apalah huruf lam pula, la ilaha illallah. Puan-puan, hamzah wasal, mana rotan Ustaz ni? Hamzah wasal tu adalah gabungan huruf alif dan kepala huruf sad. Bukankah Ustaz dah khabar dulu? Tapi lupalah Ustaz. Allahu Akbar. Mujurlah Ustaz buat ulang kaji hari ni. Ya puan-puan, memang saya buat ulang kaji lah supaya puan-puan ingat balik dan boleh jawab peksa Ustaz nanti insya-Allah. Okey, sekali lagi diulang. Apakah makna alif di sini? Alif itu adalah hamzah wasal ji. Hamzah wasal tu apa? Gabungan huruf alif dan kepala huruf sad. Jawapan tu tak ada dekat nota, tapi Ustaz dah bagi sebelum ni dekat whiteboard. Dan saya rajin puan-puan dah salin dah. Saya jangka puan-puan dah salin semua apa yang Ustaz catat di whiteboard insya-Allah. Amin. Merata-rata nyalinnya, Allahu Akbar. Baik, itu pengakuan yang jujur dan ikhlas. Alhamdulillah. Seterusnya puan-puan, huruf lam tu apa huruf lam? Huruf lam tu adalah sebahagian daripada huruf hijaiyah lah. Huruf lam lah. Bentuknya macam mana? Mata kail, ya, pandai. Puan-puan tahu tak bila ke? Semalam ke? Semalam ke 2 hari sudah. Ada pelajar, dia tulis huruf lam macam mana tahu? Terbalik. Macam ni. Macam ni. Puan-puan, macam ni. Kalau macam ni terbalik puan-puan, huruf lam kena macam ini. Betul? Nampak tak? Ada di kalangan kita ni yang mungkin lupa ataupun tak berapa betul dia punya kaedah penulisan. Memang salah lah puan-puan. Kalau macam ni, melengkung macam ni, maka salah. Dia kena melengkung macam begini. Baru jadi huruf lam. Okey, seterusnya, Al-Jalalah. Apa makna? Kata nama Allah. Pandai. Puan-puan, dipendekkan cerita. Nanti kan, Alif Lam Al-Jalalah ataupun nama Allah ditulis bagaimana ejaannya? Dia ada 2.
Yang biasa kita jumpa dalam Quran Ji, ada dua kaedah penulisan. Yang pertama, alif, lam, lam, ha, mim. Sebut? Ialah apa sebutannya? Allahumma. Sebut? Itu ejaannya dan bunyinya Allahumma. Puan-puan tak boleh baca Allahumma, Allahumma, tak boleh. Kena baca dua harakat. Allahumma. Sebut? Ini perkataan yang mungkin puan-puan jumpa nanti dalam Quran. Satu lagi yang selalu kita jumpa ejaannya alif, lam, lam, ha. Sebut? Iyalah, sebut apa sebutannya? Allahu. Sebut? Sama ada hu ke hi ke, maka puan-puan itu bergantung kepada ayat yang ada pada kalimat tersebut. Jadi tuan-tuan puan, inilah dua ejaan pada kalimah Allah, alif lam lam ha mim dan juga alif lam lam ha. Persoalannya di sini, kalau ditanya apakah huruf mad pada kalimah Allah? Apakah huruf mad pada kalimah Allah? Alif kecil, tapi tak ditunjukkan pada tulisan. Kenapa? Kenapa tak tunjuk alif pada kalimah Allah? Jawapannya ada kat bawah. Pertama, kata ulama, kalimah Allah adalah kalimah yang mulia. Betul? Okey, yang kedua, untuk membezakan, baca dengan kalimah ini. Kalimah apa? Kita boleh rujuk dalam surah An-Najm ayat 19. Cuba baca surah An-Najm ayat 19. Sayu-sayu je bacaannya. Tak apalah, macam tak berapa confident. Mari Ustaz bacakan. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Sebut. Nampak tak kalimah Al-Lata? Sebut. Puan, jangan salah faham. Al-Lata tu nama Tuhan berhala. Maka dalam hal ini ulama telah meletakkan alif kecil pada kalimah Al-Lata. Tetapi nama Allah tak perlu alif. Kerana nama Allah dari sudut fiqahnya memang kita disunatkan untuk memanjangkan sebutan. Supaya nama Allah itu khusyuk, boleh terserap dalam hati kita, boleh kita hayati. Berbanding kalau nama Allah tu dibaca dengan pendek. Jadi nama Allah ni puan-puan tahu tak? Paling pendek berapa harakat kena baca? 2. Allahu. Sebut. Paling pendek 2. Dan paling panjang? Boleh baca sampai 6 harakat. Itu kalau berhenti pada dia. Ya. Jadi puan-puan, jadi faham tak kenapa nama Allah tidak ditunjukkan huruf mad alif? Kalau dalam Quran lama dulu Quran Majid, dia ada alif, lam, lam, ha. Lepas tu ada alif kecil di atas dia. Perasan tak Quran lama? Puan-puan ada lagi tak Quran lama? Kalau ada, balik rumah pergi rujuk. Apa yang Ustaz khabar ni mesti ada dalam Quran lama, puan-puan ya. Tapi Quran yang baru yang kita pakai ni, Usmani ni, dia tak tunjuk alif. Sebab yang pertama, kalimah Allah itu kalimah yang mulia. Satu. Yang kedua, ulama nak bezakan dengan kalimah Al-Lata dalam surah An-Najm ayat 19 tadi yang merujuk kepada nama Tuhan berhala. Tuan-tuan, jadi itu jawapannya sekiranya sesiapa bertanya dengan kita, kenapa nama Allah tidak ada alif, tidak ada huruf mad pada dia, sedangkan huruf madnya alif tapi tak ditunjukkan sebab nak bezakan dengan kalimah Al-Lata tadi. Allahu Akbar. Puan-puan yang dirahmati Allah, seterusnya para ulama Quran telah membahagikan hukum bacaan kepada berapa? 2 jenis saja alif lam jalalah ni. Yang pertama sebut alif lam al-jalalah tafkhim. Apa makna tafkhim? Tebal. Manakala satu lagi alif lam al-jalalah tarqiq. Apa makna tarqiq? Nipis. Alhamdulillah. Puan-puan, tahu tak macam mana nak kenal alif lam jalalah tebal dengan nipis? Tahu ke tidak? Tahulah, Ustaz nak tahu, Ustaz dah ada. Mari kita baca sama-sama. Sebut alif lam al-jalalah tafkhim. Macam mana cara nak kenal? Apabila terdapat nama Allah, sebut sebelumnya huruf berbaris satu di atas atau satu di depan.
Contoh. Contohnya tengok nombor 1. Wallahu. Sebut. Tebal ke nipis bacaan tadi? Tebal. Kalau nipis macam ni puan. Wallahu. Betul ke salah? Wallahu. Betul ke salah? Salah. Tapi kan kata ulama, kalau kamu baca begitu, bacaan kamu sah juga. Tapi hukum bacaan kamu makruh sebab kamu tidak menepati kehendak hukum tajwid yang sebenar, iaitu dibaca dengan tebal. Jadi puan-puan, kalau puan-puan dengar ada sesiapa baca wallahu, tolong dibetulkan supaya tidak jadi tabiat sampai ketua. Jadi bacaan yang betul macam mana? Wallahu. Sebut. Puan-puan tahu tak apa nama hukum bacaan? Alif lam al-jalalah tafkhim. Apa buktinya? Terdapat kalimah Allah sebelumnya baris 1 di atas. Pandai. Surah mana yang kita baca tadi? Al-Baqarah ayat 258. Nanti kan dalam periksa kalau keluar soalan ustaz minta contoh, puan-puan boleh bagi tak? Bolehlah bagi ustaz, saya copy je lah kat sini. Boleh, halal, ustaz izinkan. Tapi jangan tak nampak jawapan sudah dia perempuan. Kadang-kadang jawapan tu dah ada depan mata. Tak nampak-nampak juga jawapan. Puan-puan, itu jawapan yang pertama. Yang kedua, ustaz saya tak nak ambil yang contoh yang pertama. Saya nak ambil contoh yang kedua. Boleh? Sama juga surah Al-Baqarah ayat 258. Ikut. An atahullahul mulk. Nampak kalimah Allah? Sebelumnya ada hadamir, baris 1 di depan, maka layak dibaca dengan tebal. Sekali lagi ulang. An ata hullahul mulk. Pandai. Seterusnya yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 70. InsyaAllah. Sama jugalah, ada kalimah Allah sebelumnya baris di mana? 1 di atas, maka layaknya dibaca dengan tebal. Tiba-tiba ada pula anak cucu kita baca InsyaAllah. Perempuan, sah tak bacaan dia? Jawapan ulama sah, tetapi hukumnya makruh sebab kamu membaca tidak kena dengan hukum tajwidnya, ya. Maknanya bacaan tadi sah, diterima, sama maknanya tak berubah, tetapi perempuan dari segi kaedah hukum tajwidnya tidak tepat. Dia sepatutnya baca insya-Allah. Tiap hari kita baca insya-Allah ataupun kita sebut insya-Allah bila nak berjanji insya-Allah. Rupa-rupanya hukumnya alif lam al-jalalah tafkhim. Pandai. Sambung. Fa amatahullah. Kali ini surah Al-Baqarah ayat 259. Dan puan-puan nampak tak ada kalimah Allah sebelumnya bagi depan kan? Maka layak disebut alif lam al-jalalah tafkhim. Satu lagi last. Qala a'lamu anna Allah. Sama juga ada kalimah Allah sebelumnya baris 1 di atas. Jadi kesimpulannya tuan-puan, nak cari hukum alif lam jalalah, puan-puan kena cari apa dulu? Cari kalimah Allah. Sama ada tulisannya alif lam lam ha ataupun alif lam lam ha mim. Puan-puan cari yang tu dulu. Selagi tak jumpa kalimah Allah, selagi tu tak boleh cover dia hukum alif lam al-jalalah. Setakat ni okey? Okey, bagus. Kalau okey, kita teruskan dengan jenis yang kedua, iaitu namanya alif lam al-jalalah tarqiq. Macam mana nak kenal? Kata ulama, apabila terdapat nak kalimah Allah sebelumnya huruf berbaris 1 di bawah. Contohnya hadhillah. Maka nipislah bunyi lam tadi itu hadhillah. Ustaz, kalau saya baca tebal macam ni boleh tak? Hadhillah. Jawapannya bacaan kamu sah. Diterima juga. Tetapi tidak tepat dari segi hukum tajwidnya. Hukum bacaan kamu jadi makruh nanti. Ya? Jadi puan-puan yang mana betul? Hadhillah ke hadhillah? Pandai. Sambung.
yuhyillahul mauta. Surah Al-Baqarah ayat 73. Wajahahu lillah. Puan-puan nampak tak kalimah Allah? Dalamnya itu ada lam berbaris satu di bawah. Maka lillah itu adalah alif lam al-jalalah tarqiq. Okey, teruskan. Qulillahumma malikal mulk. Nampak nama Allah sebelumnya bari bawah kan? Maka itu layaknya alif lam jalalah tarqiq. Dan yang terakhir sabi. Sama juga nama Allah sebelumnya bagi bawah. Puan-puan, kesimpulannya kalimah Allah ni banyak tak dalam Quran? Banyak sungguh Ustaz, tak kira kami nak kira nama Allah ni banyak sungguh Ustaz. Okey, kalau banyak bagus, Alhamdulillah. Tiba-tiba keluar dalam periksa soalan. Dalam surah Fatihah ada berapa kalimah Allah? Sudah. Tadi komputernya jawab banyak. Dalam surah Fatihah berapa kalimah Allah? Kata banyak. Puan-puan, 3 ke 2. Puan-puan, ambil perhatian. Mana tahu keluar dalam periksa? Soalan periksa Ustaz tak buat lagi ni. Mana tahu Allah bagi ilham kat Ustaz? Ustaz buat soalan periksa dalam surah Al-Fatihah. Perhatian ya. 2 ke 3. Okey. Surah Al-Fatihah. Setiap pelajar kena tahu ya. Terdapat 2 kalimah Allah. Kalimah Allah. Kat mana? Yang pertama, nanti kejap. Ayat berapa tu? Yang pertama, ayat 1. Ayat 1, iaitu pada kalimah Bismillahi. Ni. Nanti kalau perempuan nak bagi contoh, buat macam ni. Kemudian, perempuan tak payah salin penuh. Kalau tak rajin nak salin penuh kan, buat macam ni je. Tapi dekat sini, kena gariskan. Boleh? Ingat ya, dalam periksa nanti kalau keluar soalan macam ni, perempuan kena tunjukkanlah ayat dia macam ni. Kalau tak nak salin ayat penuh, tak mengapa. Perempuan salin ayat pendek aja macam ni. Yang lain buat dot, sudah ada. Janji ada kalimah Allah, betul? Sebelumnya baris di bawah. Apa nama hukum ji? Al-Jalalah. Alif Lam Al-Jalalah. Tarqiq. Tarqiq tu maknanya ni? Nipis. Okey, takkan satu je. Ada satu lagi kat mana? Ayat 2. Ayat 2 iaitu Alhamdulillah. Okey, salin macam ni. Puan-puan tengok ya macam mana Ustaz salin supaya nanti dalam periksa puan-puan tak salah salin. Macam ni lah dia. Alhamdulillah disalin begini. Dan digariskan kat mana? Mana nak digariskan? Lillahi. Jangan digariskan alhamdu. Alhamdu tu tak ada kena-mengena dengan kalimah Allah. Kalimah Allahnya saja adalah pada lillahi. Sebut lillahi. Maka hukum tajwidnya apa? Alif Lam Al-Jalalah Tarqiq. Jadi puan-puan kalau keluar dalam periksa soalan ni, puan-puan boleh jawab. InsyaAllah. Doa-doalah keluar. Tapi kalau tak keluar, redha puan-puan, redha lah kita. Jangan puan-puan marah Ustaz pula. Apalah Ustaz ni penat saya hafal tak keluar-keluar. Puan-puan jangan gitu. Kalau keluar redha, Alhamdulillah. Kalau tak keluar pun Alhamdulillah juga. Tapi apa yang Ustaz kabur di sini adalah perkara yang amat penting bagi kita sebagai umat Islam. Kena tahu bahawa dalam surah Al-Fatihah ada 2 kalimah Allah. Yang pertama Bismillahi, yang kedua Alhamdulillahi. Muqtamad. Ini pada surah Fatihah. Kalau surah Al-Baqarah? Banyaklah Ustaz. Banyak tidak terkira lah Ustaz. Seperti mana contoh-contoh yang Ustaz bagi tadi. Baik, sebelum saya tutup cerita tentang Alif Lam Al-Jalalah ni, tuan-tuan puan, tu ada pesanan penaja. Tengok di bawah sekali tu. Pesanan daripada penaja. Ustaz kata apa? Perhatian, setiap kalimah Allah sebut
Jika wasal jadi mad asli. Puan-puan jangan tidak tahu ya. Setiap kalimah Allah kalau wasal dia jadi mad asli. Contoh Ji? Contoh? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sebut. Ataupun yang puan-puan duk baca tadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nama Allah itu dibaca inilah namanya mad asli. Ustaz, nanti dalam periksa boleh kena jawab ke mad asli? Tak perlu jawab. Yang saya nak nama alif lam al-jallah sama ada tebal atau nipis. Itu yang saya nak jawapannya. Jadi hukum mad asli tak perlu jawab. Tapi dalam hati itu berkata, Ustaz, nama Allah kalau kami baca wasal hukumnya mad asli. Contohnya tadi apa Ji? Allahu Akbar ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setakat ni faham ke tidak tu? Faham. Okey. Satu lagi Ji, tuan-tuan puan, nama Allah cuba sebut ya, ketika wakaf jadi mad arid disukun. Maka harakatnya berapa? 2, 4 atau 6 harakat. Contoh. Sudah. Contohnya dalam zikir lah tuan-tuan. Subhanallah. La ilaha memang pandai bab-bab menyambung. Alhamdulillah. Jadi puan-puan sedar tak yang puan-puan sambung tadi namanya mad arid disukun yang berlaku pada kalimah Allah. Jadi malam ni malam Jumaat, puan-puan kalau kita baca Yasin, biasanya lepas baca Yasin kita buat tahlil arwah. Dan tahlil arwah itu biasanya disebut dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Puan-puan tenang-tenanglah sebut La ilaha illallah. Jangan La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Puan-puan, apa yang dikejar kita ni perempuan? Allahu Akbar. Tak ada maknanya kita baca Quran tergopoh-gopoh, tergesa-gesa sehingga menyebabkan bacaan kita jadi salah. Jadi kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puan-puan ingat ya, kalau kita bertahlil malam ni baca elok-elok tahu. Tahlil baca elok-elok macam ni. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Betul malam ni saya jadi imam. Saya ketua jadi imam malam ni, maka insya-Allah begitulah yang saya bawa ketika mengetuai bacaan. Jadi supaya para jemaah berdisiplin dalam menyebut kalimah Allah. Tak boleh kita sebut ikut suka hati kita sahaja. Sebab dia ada hukum tajwid. Apakah hukum tajwid pada kalimah Allah tadi kalau dibaca wasal? Man asli. Kalau wakaf? Ma'arid disukun. Tapi di sebalik man asli dan di sebalik ma'arid disukun, jangan tidak tahu. Dia ada hukum alif lam al-jalalah tafkhim dan alif lam al-jalalah tarqiq. Seperti mana yang ada dalam nota ini. Ustaz, nanti dalam periksa boleh ke kami bawa nota ni? Tengok anak murid jawab pula. Patutnya ustaz yang jawab. Jawabnya boleh dengan izin saya lah. Jadi puan-puan bawa lah. Boleh bawa apa saja nota yang puan-puan nak bawa. Tapi puan-puan kadang bawa nota banyak-banyak ni tak tahu mana satu nak rujuk pula. Jadi puan-puan kena pandai-pandai lah bawa diri ya. Dalam periksa nanti insya-Allah. Allahu Akbar. Puan-puan, mari kita baca Quran, kita buktikan pada Allah bahawa kita faham tentang hukum alif lam al-jallah dalam bacaan Quran kita. Silakan. Hari ini kita baca surah apa? Surah An-Nisa ayat 66. Ayat 66 ya. Ayat betul. Atas sekali itu walau anna katabna. Okey puan-puan ya, sambil-sambil ikut ustaz baca ni tengok. Kalau ada kalimah Allah, puan-puan tolong khabar kat ustaz, apakah hukum bacaan pada kalimah Allah itu? Sama ada alif lam al-jallah tebal ataupun nipis. Muka surat 62, surah An-Nisa, ayatnya 66. Walau anna katabna. Ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم berhenti أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Tuan-puan, dalam ayat tadi jumpa tak nama Allah? Tak jumpa ya? Maka tak adalah hukum alif lam al-jalalah. Habis cerita. Sambung ayat berikutnya. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Pun tak ada kalimah Allah. Sambung lagi. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Berhati-hati, ada berapa kalimah Allah? Dua. Yang pertama, yuti'illaha. Sebut. Puan, ni saya ajar. Bagaimana nak tunjukkan jawapan dalam periksa nanti. Kalau puan nak tunjuk jawapan, kena salin paling kurang. Yuti'illaha. Sebut. Kena salin yang tu. Jangan pula Allah saja. Tiba-tiba Allah saja. Yuti'i. Tak salin, tak betul. Kena salin. Jadi puan-puan nampak tak kalimah Allah? Sebelumnya baris bawah, ya? Maka sebut nama hukumnya. Al-Jalalah, Tarqiq, pandai. Kemudian satu lagi. An'amallahu. Sebut. Salin begitu. Puan-puan barulah betul jawapan. Maka jawapan kita apa dia? Alif lam al-jalalah tafkhim. Maksudnya alif lam jalalah tebal. Pandai. Jadi puan-puan tahu tak macam mana nak buat jawapan? Begitulah kaedah. Tapi andai katalah Ustaz, tiba-tiba dalam periksa saya bela. Ustaz bela. Tak nampak apa Ustaz. Maka puan-puan angkat tangan. Nanti Ustaz datang. Ustaz tunjuk kepada puan-puan bagaimana nak menulis jawapan daripada mana ke mana. Tapi jangan pula puan-puan soal Ustaz, mari sini kejap Ustaz. Ustaz bagi jawapan selalulah pada saya. Puan-puan tidak boleh begitu puan-puan, ya. Puan-puan cari dulu jawapan. Nanti kalau puan-puan tak tahu daripada mana ke mana, saya tunjuklah.
daripada mana ke mana nak salin tu. Allahu Akbar. Okey, ghostan balik ya. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. Berhenti kat situ. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. Baik, nak tunjuk jawapan alif lam jalalah, perempuan paling kurang kena salin minallah. Jawapan kita apa? Al-jalalah tafkhim. Yes, betul. Dapat 2 markah daripada Ustaz. Alhamdulillah. Seterusnya, wa kafa billahi alima. Nak salin kat mana? Wakafa tak perlu salin. Puan-puan billahi sebut. Tapi kalau rajin salin lah. Wakafa billahi alimah pun tak apa. Kalau nak salin sampai habis silakan, tak ada masalah. Ya. Tapi puan-puan, jawapan yang paling pendek senang aja. Salin billahi cukup untuk menunjukkan alif lam al-jalalah tarqiq ke tafkhim. Puan-puan jangan salah sebut. Kadang-kadang ustaz ni tak berapa dengar jawapan puan-puan ni. Beginilah tuan-puan. Apa kata dalam periksa kalau puan-puan tak berapa reti sebut tafkhim, tarqiq, takut tersalah sebut, maka puan-puan sebut je lah alif lam jalalah tebal, alif lam jalalah nipis. Habis cerita. Boleh? Gitu lagi senang puan-puan. Yang penting betul jawapannya kan. Okey, sambung. Ya أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة. Harap-harap cukuplah nafas kat situ ya puan. Sambung aja. Qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum shahida. Ma'ahum shahid. Ada ke nama Allah lagi? Tak ada. Ada satu ya. An'amallah, nampak tak? An'amallah, maka jawapannya al-jalalah tafkhim ataupun tebal, pandai. Wala in asabakum fadlun min Allah. Sekali lagi nama Allah pada minallah, jawapannya al-jalalah tafkhim ataupun tebal.
ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله. Nampak tak sabilillah? Jawapan kita al-jalalah tarqiq. Tapi kena ingat ya puan, dulu ada pelajar jawab ringkas sangat. Dia jawab apa tahu? Nipis. Apa yang nipis puan? Kena jawab paling tidak alif lam al-jalalah tarqiq ataupun nipis. Jangan jawab nipis saja tahu. Okey, sambung. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب Okey, kita gostar balik. Fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Perasan tak sabilillah sekali lagi? Maka jawapannya al-jalalah tarqiq ataupun nipis. Tapi kan perempuan, boleh tak khabar kat ustaz, apa hukum mat pada nama Allah tadi? Apa hukum mat pada nama Allah tadi? Sabilillahi. Kita baca gitu kan? Okey. Man as, sebab kita pakah pula wasal. Mana pula kita berhenti kat situ, kita sambung dia. Maka namanya man asli tahu. Tapi man asli tu jangan jawab. Yang saya nak dengar jawapan nanti adalah alif lam al-jalalah tarqiq. Sambung. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin. Sekali lagi kita jumpa kalimah yang sama, maka jawapannya samalah, iaitu alif lam jalalah tarqiq juga. Pada kalimah mana? Sabilillahi. Pandai. Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا
واجعل لنا من لدنك نصيرا. Nampaknya tak ada lagi kalimah Allah, maka tidak perlu disentuh mengenai dengan tebal nipis pada bacaan, ya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Bukankah sabilillah itu alif lam al jalalah tarkik, nipis. Alif lam jalalah nipis puannya. Tapi kan dalam hati mesti berkata begini, Ustaz, di sebalik enam alif lam jalalah tadi ada hukum mat pada dia. Apakah mat yang kita baca tadi je? Mat arid dia sukun. Maka harakatnya boleh 2, 4 atau 6 harakat. Pandai. Jadi nampak tak? Walaupun hukum mat tu berada pada tajuk tahap yang kedua, tapi bila baca Quran, semua hukum kita kena bawa dalam bacaan. Jadi puan-puan tak boleh tinggal. Ustaz, saya nak baca dengan niat alif lam jalalah tarkik je. Ustaz, saya tak nak niat dengan mat arid disukun. Maka puan-puan salah pada hukum bacaan. Dia kena bawa juga mat arid disukun pada bacaan. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Setakat ni ada lagi tak alif lam jalalah? Tak ada. Sambung sebelah. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Berhenti kat situ. Kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. Kita salin kakhasyiatillahi. Sebut. Jawapan kita al-jalalah tarkik, iaitu nipis. Pandai perempuan, ya. Maka salinnya daripada kalimah kakhasyiatillahi. Okey. Sambung. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. لولا أخرتنا إلى أجل قريب
Berhenti. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khair. Puan-puan tahu tak, kalimah khair itu memang tak ada kena-mengena dengan nama Allah, tapi Ustaz nak ingatkan sebutan ra-nya. Puan-puan rasa nak baca tebal ke nipis? Tebal pada khair. Dengar Ustaz baca. Saya baca nipis, kenapa puan-puan kata tebal pula? Jadi puan-puan jawapannya nipis. Itu sebab pesan arwah tok guru saya, kalau kamu belajar, kamu kena rajin tengok muka ustaz membacanya. Jangan tunduk bawah aja. Kalau tunduk bawah aja tak tengok muka ustaz. Jadi puan-puan tak dapat bayangkan tebal ke nipis bacaan. Jadi kalau saya baca begini, tadi saya baca begini puan. Wal akhiratu khair. Tebal ke nipis? Nipis sebab ustaz senyum. Saya sengihkan ataupun saya lebarkan bibir. Maka puan-puan, ra itu namanya ra tarqiq. Ra apa puan? Ra tarqiq ataupun ra nipis. Jika wakaf. Tapi kalau sambung, maka tuan-tuan kembalikan dia kepada ra yang tebal. Sebab ra itu baris dua di depan. Betul tak? Jadi puan-puan bergantung kepada cara kita bacalah kalimah tadi. Sambung. Liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Okey, harap-harap cukuplah nafas. Kalau tak cukup berhenti pada yudrikumul maut pun boleh juga. Berhenti dulu kat situ, sambung walau kuntum fi burujim musyayyadah pun boleh juga. Tapi kan Ustaz nak tanya hukum ni, ingat lagi tak ni? Masa tajuk tahap 2 dulu kita belajar. Yudrikumu, sebut kaf mati jumpa kaf sabdu. Apa nama hukum tu? Sudah. Kejap Ustaz tengah fikir Ustaz. Bagi masa tengah fikir ni Ustaz. Jawapannya idgham. Ustaz dah bagi clue dah tu. Idgham. Kenapa mutajal insan pula? Mutamasilain. Allahu Akbar. Tak apalah. Nampaknya puan-puan ni adalah calon-calon yang layak mengulang kaji balik pada masa akan datang lah. Akan datang kita ulang kaji balik ya. Jadi ni namanya idgham mutamasilain. Ataupun setengah kitab tu, setengah ulama disebut idgham mislain sogir pun boleh juga. Sebab pertemuan dua huruf yang serupa. Jadi puan-puan, dia ada banyak nama, 2-3 nama ya. Jadi kita sambung kepada ayat berikutnya. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. Hadhihi min 'indillah. Bukankah di situ ada nama Allah? Min 'indillah. Jawapan kita alif lam al jalalah tarqiq. Maksudnya alif lam jalalah yang dibaca ni nipis. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Qul kullun min 'indillah. Sama juga alif lam al jalalah tarqiq pada kalimah indillah. Pandai. Fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha.
ما أصابك من حسنة فمن الله Kalau saya tulis faminallah, apa jawapan kita? Alif lam jelas tafkhim ataupun tebal, pandai. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Saya salin perkataan billahi. Jawapan kita jelaslah tarqiq ataupun nipis, pandai. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Saya salin perkataan ata'a Allah. Jawapan kita jalalah tafkhim ataupun tebal. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizan. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم Guastan balik. Min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul. Wallahu yaktubu ma yubayitun. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Baik, dengar betul-betul soalan saya. Tunjukkan ayat yang merujuk kepada alif lam al-jalalah tarqiq. Billahi. Bawah sekali perempuan, tak boleh ambil atas. Yang atas tu tebal. Ustaz sebut tadi apa? Tarqiq. Tarqiq tu nipis. Maka jawapannya billahi. Bagaimana ayat yang menunjukkan alif lam al-jalalah tebal? Wallahu dengan ala Allah. Pandai, ada harapan lulus dalam periksa ustaz nanti. Tapi ingat, ini baru bab 1. Dia semua ada berapa bab? Dia ada berapa bab puan? Ada 5 bab. Ada 4 bab lagi yang kita belum ulang kaji. Sabarlah perempuan ya. Tapi bab 1 ni saya yakin bapa lulus. InsyaAllah. No problem. Sambung. Sikit lagi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an.
walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Nampaknya ada satu alif lam al-jalalah tarqiq sebut. Pandai, kena salin ghairillahi. Sampai hi itulah. Sampai ha berbaris satu di bawah. Kadang-kadang pelajar salin, dia salin hanya Allah saja. Ghairi dia tak salin. Salah. Ataupun dia salin ghairi, nama Allah pula tak ada. Pun salah pula pada jawapan. Jadi, kedua-dua kalimah ini ghairillah kena disalin. Dalam jawapan baru betul. Okey, sambung. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم Nampak tak kalimah ulil amri minhum? Perempuan tak belajar lagi bab ni. Belum belajar lagi. Ini namanya tanda bulat kecil. Dekat mana tahu? Dekat U tu. Dekat waw tu. Yang perempuan pernah dengar tak ustaz-ustaz sebut waw ziyadah? Waw ziyadah tu maknanya waw tambahan. Yang mana nanti perempuan belajar pada semester depan. Dah belajar pun dengan ustaz dalam semester ni. Di mana perempuan di bawah tajuk tanda-tanda bacaan. Betul? Minta maaf ustaz tersalah bab ataupun tersalah channel pula. Jadi perempuan uli itu adalah waw ziyadah, maksudnya waw tambahan. Ataupun disebut juga sebagai tanda bulat kecil. Ataupun dalam hukum tajwidnya disebut as-sifril mustadir. Ustaz soal, ustaz jawab juga. Allahu Akbar. Ustaz keluar ke dalam periksa soalan macam tu tadi? Jawabnya keluar, tapi perempuan tak perlu jawab dalam bahasa Arab ataupun tak perlu jawab dalam bahasa tajwid. Kan tergeliat pula lidah menyebutnya as-sifril mustadir. Tapi kalau perempuan dapat jawab tanda bulat kecil pun okey dah. Alhamdulillah, ya. Ataupun ustaz saya nak jawab waw ziyadah pun boleh, tak ada masalah, ya. Teruskan. La'alimahu alladhina yastawbitunahu minhum. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إلا نفسك. Tunjukkan saya alif lam al-jalalah tafkhim. Tafkhim. Jawablah, tak ada. Lama benar Ustaz menunggu jawapan perempuan. Jawapannya tak ada Ustaz. Kami tak boleh bagi fi sabilillah. Sebab yang tu tarqiq. Betul? Sedangkan soalan saya tadi tafkhim. Jadi perempuan jangan cepat sangat menjawab soalan Ustaz sampai salah jawapan kita. Ya. Jadi perempuan kalau sabilillah tadi apa hukumnya? Alif lam al-jalalah tarqiq. Pandai. Sekali lagi kita ulang. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا
وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا Apakah hukum asallahu? Alif lam al-jalalah tafkhim, pandai. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Jumpa lagi nama Allah, jawab pada kalimah wa kana Allahu, jawab. Alif lam al-jalalah tafkhim, pandai. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Jumpa lagi nama Allah pada kalimah innallaha, jawapannya al-jalalah tafkhim, pandai. Allahu la ilaha illahu kalimah Allah mula-mula tadi, sila jawab. Al-jalalah tafkhim juga, pandai. Cuma saya nak ingatkan, bila berhenti pada hu tadi, puan-puan kena baca mad asli tau, 2 harakat. Kalau puan-puan takut lupa, baik tanda dekat situ. Puan-puan gariskan pada huwa tu, gariskan mad asli dalam bracket jika wakaf. Dan bacalah berapa harakat kalau mad asli? 2, one more. Allahu la ilaha illahu bagus. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Minallahi, jawab. Alif lam al-jalalah tafkhim. Sadaqallahul azim.
Beruntung kita hari ni tuan-tuan puan-puan, pasal apa surah An-Nisa yang kita baca ni banyak alif lam al jalalah. Dan tahniahlah kepada semua yang menjawab dengan betul tadi. Mudah-mudahan jawapan puan-puan tu kekal sampailah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Puan-puan jangan lupa minggu depan ulang kaji kita untuk bab yang berikutnya yang kita sebut sebagai saktah ya. Minggu depan jangan lupa kita akan buat praktikal dan bawa sekali lagi nota ini untuk kita bincangkan sama-sama berkenaan dengan saktah yang ada dalam Quran kita, insya-Allah. Jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Nampaknya buku latihan tak begitu banyak, nampaknya puan-puan on the way ya. Puan-puan baru nak buat latihan, silakan tak apa, teruskan buat latihan. Dan siapa yang dah siap boleh hantar kat depan, latihan minggu sudah. Ingat tak minggu sudah ada latihan kan? Baik, apapun kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.